ummu waladnya. Okay, ummu waladnya dia kahwinkan dengan hambanya yang kecil. Kemudian harumat alaihi wa ala sayyidi. Maka ummu walad itu yang asalnya boleh disetubuhi oleh tuannya, menjadi haram untuk abdahus saghir itu jelaslah. Abdahus saghir itu kenapa haram atasnya ummu walad itu jelas, sebab itu ibu susu dia. Adapun tuan, sekarang ni tuan itu jadi bapa susu kepada abdahus saghir, dan abdahus saghir bapa susu abdahus saghir. Ummu walad itu menjadi apa? Ibu susu kepada abdahus saghir. Jadi daripada jihah mana tu tuan itu haram bersama dengan ummu walad? Kerana dia baca macam semalam punya masalah, kerana dia menjadi zaujatu ibnihi. Yalah, sebab itu kan isteri kepada hamba tu. Jadi bila isteri kepada hamba itu menjadi anak susu dia. Isteri kepada hamba itu jadilah menantu susu. Faham? Kemudian walau arda'at mawtu'atuhu, dia ada satu orang hamba, dan hamba tu dia dah wati. Kemudian hamba itu menyusukan saghiratan. Saghiratan tu maksudnya hamba jugalah. Betul tak? Saghiratan tahu maksudnya hamba dia. Bila banihi, baca sama ada perempuan itu menyusukan itu dengan susu dia, maksudnya dengan sebab beranak anak dia, ataupun dengan sebab perempuan itu beranak anak orang lain tapi dia adalah mautu'ah. Maka harumata, kedua-duanya haram. Saghirah itu haram, jelaslah haram. Kalau dengan susunya saghirah itu haram, jelas, sebab itu anak susu dia. Tapi kalau dengan susu orang lain, susu orang lain, baca syarah. Kerana hamba itu jadi apa? Dia jadi ibu kepada apa? Isteri dia. Oh, saghirah itu bukan hamba tu. Saghirah tu isteri dia. Jadi baca lagi sekali sebab dia. Okey, jelas. Hamba itu jadi mak mentua dia. Sebab apa menjadi mak mentua dia? Sebab hamba itu telah menyusukan isteri dia, jadi ibu susu. Bila jadi ibu susu, jadilah mak mentua dia. Haramlah dia atas amah yang murdi'ah tadi, itu jelas.
Kemudian isteri dia yang kecil itu jelaslah haram atas diri dia sebab jadi anak susu dia. Lagi dia jadi bintahu atau binta mautuatihi. Macam kalau perempuan tu susukan dengan susu dia, susu laki itu, maka anak itu jadi anak susu dia. Kalau perempuan itu susukan dengan susu dengan orang lain, perempuan itu jadi anak tiri dia. Faham? Perempuan tu saghirah tu jadi anak tiri dia. Faham? Anak susu kepada perempuan yang pernah diwati adalah sama macam anak sendiri kepada perempuan yang sudah diwati. Sama. Faham? Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ini antara masalah yang khilaf dengan mazhab lain. Kita bawa sampai musaharah pun dibahaskan dalam bab radha'ah ni. Dalam hadis sebut yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Jadi mak mertua susu, menantu, sabit juga ke dengan radha'ah? Contohnya dia ada anak susu. Anak susu dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu jadi menantu dia. Dan perempuan tu haram dia kahwin selama-lamanya. Sama macam kalau budak itu anak dia sendiri. Anak dia kahwin dengan satu orang perempuan. Jadi perempuan tu menantu kan. Begitulah juga anak susu dia kahwin dengan seorang perempuan, kahwin dengan seorang lelaki, itu adalah menantu dia. Dan haram atas dia buat selama-lamanya. Faham? Haram atas dia buat selama-lamanya. Maka kita dalam mazhab Syafi'i, kita bukan hanya sabitkan kesan susuan itu pada jalur nasab saja, bahkan melalui jalur musaharah, perkahwinan pun disabit juga. Dia akan ada menantu, dia akan ada bapa mentua, mak mentua, anak tiri, semua sabit juga. Berbeza dengan mazhab lain yang menkhaskan berdasarkan zahir hadis Nabi, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Sebab itu bila ditanya soalan, satu orang perempuan dia tak ada susu, lalu dia makan ubat, keluar susu, dia menyusukanlah satu orang budak perempuan. Jadi apa hubungan budak perempuan ni dengan suami dia? Adakah suami dia jadi ayah susu? Tak jadi. Faham? Sebab apa? Susu itu keluar bukan sebab suami tu. Sebab dia tak beranak. Dia tak beranak, tapi dengan ubat tertentu, misalnya keluar susu, maka suami itu bukan ayah susu. Faham tak? Ayah susu ni dia hendaklah perempuan itu beranak. Tak beranak. Jadi maknanya tak adalah faedah menyusukan. Sebab orang buat menyusukan ni nak bagi jadi, dia ambil anak angkat kan, nak bagi jadi mahram. Kita kata tak, dia ada faedah dia. Faedah dia, budak itu jadi anak tiri susu. Faham? Dia itu jadi apa? Dia jadi bapa tiri susu. Maka sabit jugalah, adalah juga faedah dia. Sama macam satu orang kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak. Anak tu bukan datang daripada dia, tapi anak tu akan haram atas dia, dengan syarat perempuan itu telah diwati. Barulah anak susu kepada perempuan itu akan menjadi rabibah, susu bagi dia. Ada faedah. Dan ada juga misalnya dah memang tak boleh keluar susu, jadi dia bagi dekat adik-beradik dia untuk susukan. Dia ambil anak angkat kan. Contohnya anak yang nak ambil itu laki, anak lelaki, maka yang perlu menyusukan budak itu adalah keluarga isteri. Jadi bila keluarga isteri susukan, dia jadi makcik, ibu angkat tu akan jadi makcik, susu kepada budak ni. Saya okey lah daripada segi batas auratnya. Kalau budak tu perempuan, maka keluarga lelaki. Faham? Keluarga lelaki susukan, maka dia jadi pakcik kepada budak ni. Tapi kalau tak ada,
Ibu angkat dengan ayah angkat ni tak ada yang seperti itu daripada keluarga dia yang boleh apa? Menyusukan. Perempuan tu pun makan ubat pun tak boleh keluar susu. Boleh lah dia ambil anak angkat, tapi bila besar kena jagalah dia punya batas-batas auratnya. Kemudian dia ada isteri dua. Satu isteri kecil, mana yang belum isteri kecil yang umur dia bawah 2 tahun. Satu lagi isteri dia yang dah besar. Lalu isteri tua itu telah menyusukan isteri muda yang masih kecil, bayi. In fasakhata, terfasahlah nikah kedua-duanya. Sebab apa? Nikah saghirah tu terbatas sebab saghirah tu anak susu dia. Anak susu dia. Yang kabirah pula terfasah juga. Kenapa? Kabirah tu terfasah sebab dia jadi mak mentua susu. Faham tak? Saghirah tu memang abadan lah dah anak susu, tak perlu sebut. Sekarang ni nak tahu kabirah tu terfasah boleh kahwin balik tak? Tak boleh. Dia tak boleh kahwin balik sebab dia berstatus ibu kepada isteri. Faham? Ibu lah kepada isteri. Saghirah tu kan isteri dia. Kemudian itu kait tu penting lah. Saghirah itu juga akan menjadi haram selama-lamanya kalau disusukan dengan susu dia. Jelas. Kalau tidak maka dia akan jadi rabibah. Rabibah pun haram selama-lamanya, tapi dia ada kait. Kait maksudnya kalaulah kabirah itu dia telah wati. Faham? Kalau dia telah wati, maka kabirah saghirah itu pun jadi haram atas dia buat selama-lamanya. Ini dalam kes apa? Kabirah itu menyusukan bukan dengan susu dia, susu suami sebelumnya. Maka saghirah itu akan haram atas dia kalau dia apa? Dia telah wati. Kemudian dia ada 4 orang isteri. 1 kabirah, 3 saghir. Lalu yang kabirah ini menyusukan semua sekali. Maka yang kabirah itu haram atas dia selama-lamanya sebab jelas dia akan jadi mak mentua. Okey. Sama lah. Sama. Wahiyah mantuk. Sama macam masalah sebelum ni. Apa beza dia? Kemudian sekali lagi, ni dia punya faedah menyebut masalah ni asing. Wa illa, maksudnya wa illam takunil kabiratu mawtu'ah. Kalau yang kabirah itu belum diwati, maka ada tafsir pula. Kita tengok, kalau yang 3 orang itu dia susukan serentak, macam mana serentak tu? Fa in arda'athunna ma'an, itu surah dia. Kalau nak susu badan tak boleh macam mana 3 orang, 2 je. Maka surah taswir dia ijar, maksudnya susu tu dikeluarkan, dibagi minum, tapi bagi serentak. Kemudian apa dia? Biija
Baca. Dengan apa? Biijarihinna. biijarihinnal khamisata Maka in fasahna wala yahrumna mu'abbadan. Itu kena tengok syarah. Ada 3 orang. Baca syarah. Wa illa ay wa illam takun mawdu'an. Jadi kalau kabirah yang menyusukan 3 orang itu tidak diwatikan, maka tak jadilah 3 orang itu anak susu. fa in arda'athunna ma'an biijarihinna wada'atal khamisata in fasahna li sayruratihinna akhawatin wa li ijtima'ihinna ma'al kulli fin nikahi wa la yahrumna mu'abbadan intifa'i dhukuri bi ummihinna falahu tajdidu nikahi kullin minhunna min ghairi jam'in baina ba'dihinna. Oh, Masya Allah. Maka 3 orang itu akan menjadi haram. 3 orang itu akan menjadi haram. Dia jadi haram dari surah apa? Al-jam'u bainal ukhtain. Itu maksudnya tak mu'abbad. Tapi dia jadi haram dengan biijarihinna al-khamisah. Oh, biijar ar-rad'a al-khamisah. Jadi kalau dia susukan 3 orang tu dengan susuan yang kelima, maksudnya dengan susuan, maksud ibarat tu dengan susuan yang kelima, maka 3 orang tu jadi fasah. Selagi belum sampai 5 tak fasah. Tapi bila dia bagi yang nombor 5 tu pada yang setiap daripada 3 tu, maka terfasah. Faham? Faham? Sebab bila telah sampai susuan kelima, semua mereka itu jadi anak susu dia. Faham? Bila semua itu jadi anak susu dia, mereka ni adik-beradik susu. Adik-beradik. Jadi lelaki ni telah kahwin dengan adik-beradik. Faham? Maka terfasah. Faham kan? Tapi terfasahnya itu bukan mu'abbad. Dia boleh kahwin balik, tapi kahwin seorang je lah. Tak boleh kahwin lebih daripada itu. Jadi seperti mana haram mengumpulkan bainal ukhtain minan nasab, begitu juga haram mengumpulkan bainal ukhtain mina radha'ah. Sama. Okey, jelas? Kemudian Au murattaban, yakni au arda'athunna. tapi dia dengan yang besar tu haram selama-lamanya kan? Sebab apa? Sama macam tadi. Dia adalah ibu kepada isteri dia. Budak-budak tu adalah isteri dia. Jadi kabirah susukan. Jadi kabirah tu jadi mak mentua. Haram selama-lamanya. Macam tadi juga. Kemudian Au murattaban, ataupun dia bagi secara murattab. Murattab tu maksudnya yang tadi itu susuan yang kelima tu dia bagi serentak. Baru dia nak taswirkan benda tu boleh berlaku serentak dengan ijar, tak boleh susu sebab ada 3 orang. Maka dia bagi serentak. Yang nombor 5 tu serentak. Tapi kalau yang nombor 5 tu secara murattab, ini habis dulu baru ini, baru ini. Maksud 1 2 3 tu selesai yang kelima itu secara murattab. lam yahrumna wa tanfasihul ula wa thalithatu.
baru fiqh. Kalau spontan je memang tak nampak lah benda ni. Yang spontan kita tak dapat nak dia lalu kat mana ni. Jadi kalau dia bagi secara murattab, sekali lagi, kalau dia bagi secara murattab, أو مرتبا لم يحرم maka 3 orang itu tidak haram. وتنفسخ الأولى والثالثة Wa tanfasikhul ula, terfasahlah yang nombor 1. Yang nombor 1 habis dulu. Lagi. Dan terfasah nombor 3. Kemudian وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة sekali lagi tadi, wa tanfasikhul ula. وتنفسخ الأولى والثالثة Okey. وتنفسخ الثانية Bi irda'i salisah. Lagi. وفي قول لا تنفسخ Kemudian ويجري القولان في من تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أتنفسخان أم الثانية kita syarah. أو أرضعتهن مرتبا لم يحرمن مؤبدا لما ذكر وتنفسخ الأولى Muabbadan, tidak haram selama-lamanya. Tidak haram selama-lamanya. 5 zukirah. Jelaslah tak haram selama-lamanya memang. Sebab itu bukan susu dia. Itu kan susu orang lain. Kalau susu dia haram. Murattaban ke, ma'an ke, sama je. Ini surah apa? Kabirah itu susukan susu orang lain. Maka tidak haram selama-lamanya lagi. Cuma dia nak terangkan sini bila terfasah. وتنفسخ الأولى بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثالثة بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح وتنفسخ الثانية Jadi bila begini, maka yang nombor 1 tu, dia kan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bila dia susukan je, dia susukan nombor 1. Bila dia susukan nombor 1, nombor 1 terus terfasah. Terus. Sebab apa? Sebab pada ketika itu berlakulah perhimpunan antara ibu dengan anak. Faham? Seolah-olah laki itu kahwin dengan seorang perempuan dan anak perempuan tu. Faham? Anak perempuan tu. Maka bila disusukan nombor 1, nombor 1 tu jadi anak nombor kabirah. Bila jadi anak kabirah, dalam masa yang sama, nombor 1 tu adalah isteri juga kepada lelaki tu. Maka lelaki tu telah menghimpunkan satu orang perempuan, iaitu kabirah tu isteri dia dan anak dia. Yang nombor 1 tu telah jadi anak susu dia. Jadi dengan dia susukan nombor 1 terus terfasah daripada segi dia telah menghimpunkan antara ibu dan juga anak. Kemudian dia susukan nombor 2. Bila dia susukan nombor 2, tak terfasah nombor 2. Tak. Sekejap. Bila dia susukan nombor 2, kemudian dia susukan nombor 3. 1, 2, 3. Bila disusukan nombor 2, nombor 2 tak terfasah. Kenapa? Tapi bila disusukan nombor 3 terfasah. Bila disusukan nombor 2 tak terfasah sebab tidak berlaku pada nombor 2 apa yang berlaku pada nombor 1.
Apa yang berlaku pada nombor 1? Berkumpul antara ibu dan anak. Tadi kan kita kata, dengan dia susukan nombor 1, terfasahlah perkahwinan dia dengan kabirah dan juga al-ula, minas sarai. Maka masa dia susukan nombor 2, yang kabirah tu bukan lagi isteri dia. Faham? Maka tak adalah berbangkit berkumpul antara ibu dan anak. Tapi bila dia susukan nombor 3, maka berlakulah menghimpun antara dua saudara, adik-beradik. Maka kaedah dia, kalau satu orang dia kahwin dengan dua orang adik-beradik, yang nombor 2 tu tak sah, nombor pertama sah. Faham? Dia kahwin adik-beradik secara murattab, maka bini dia yang kedua tu yang tak sah, yang pertama sah. Betul tak? Kalau dia kahwin adik-beradik serentak, dua-dua tak sah. Tapi yang ni murattab. Maka bila dia susukan nombor 3, maka terfasah nombor 3 daripada segi dia telah mengahwini dua orang yang ada hubungan ukhuwah minar radha'ah. Okey, lagi? Satu qaul kata la tanfasihu apa? Ats-tsalitsah. Ilat dia apa? Itu pendapat yang mutamak kan. Wa fi qaulin la yanfasikh tu, apa dia punya ilat dia? Itu ilat dia. Wa fi qaulin la yanfasikhu, maksudnya apa? As-salisah. Wa fi qaulin apa? As-salisah. Sebab okey. Tengok kitab. Allahu Akbar. Banyak lagi. Ni senang lepas ni. Wa fi qaulin wa tanfasikhul ula. Oh, terbalik. Wa tanfasikhu tsaniyah. Wa tanfasikhul ula wa wasalisah. Wa tanfasikhu tsaniyah bi irda'i salisah. Oh, tiga-tiga habis. Okey. Faham? Baca. Maksudnya walhasilnya semua sekali terfasah. Cuma bila terfasah tu dia bahaskan. Bila berlaku terfasah? Terfasah nombor 1 semata-mata susukan dia cukup 5 terfasah. Bila dia susukan nombor 2 sempurna, tak terfasah lagi. Bila dia susukan nombor 3 sempurna je, dia susukan nombor 3, terfasahlah nombor 3. Dalam masa yang sama terfasah juga nombor 2. Faham? Jadi terfasahnya nombor 3 itu sebab apa? Ijtima' bainal ukhtain. Tapi bila dia dah sempurna menyusukan nombor 3, itu yang ada khilaf tu. Nombor 2 kenapa terfasah? Sebab bila terfasah nombor 3, maka tak adalah istilah berkumpul dua orang ukhtain, tinggal seorang je dia, saniyah. Tapi nombor 2 pun terfasah juga. Kemudian wa yajri itu baca qaulan tadi. Dia ada dua orang isteri yang dua-dua bawah 2 tahun. Kemudian ada satu orang ajnabi telah susukan dia. Jadi masa dia susukan yang pertama tak terfasah. Bila dia susukan je yang kedua, maka terfasahlah yang kedua. Tapi adakah terfasah juga yang pertama? Ada khilaf. Kemudian
sahaja. Muktamadnya dua-dua sekali terfasakh. Kemudian fasal terakhir, Faslun bil iqrari wasyahadati bil radha'i wal ikhtilafi fihi. ini ada hadisnya. Ingat tak? Kita baca baru ni, Nabi SAW sebut kaifa biha waqad apa? Kaifa biha waqad arda'atkuma. Dan ulama telah kita terangkan hari itu bahawasanya jumhur ulama tidak menerima syahadah tentang radha'ah ni hanya daripada satu orang sahaja. Dalam masa yang sama pasangan itu engkar, tak ada siapa yang mengakuinya. Jadi hadis itu ditanggung atas warak. Faham? Hadis itu, hadis yang Nabi telah menyuruh da'anha tu, kamu kena tinggalkan isteri kamu itu, ditanggung atas warak. Baca juga fasakh ku yang ini saya pernah susukan. Jadi macam mana kita nak hukum? Fasakh ke tak fasakh? Bukan sahaja syahadah daripada seorang perempuan, bahkan daripada pasangan tu sendiri. Dia kata ini dia telah buat apa? Iqrar. Dia kata kat isteri dia, dia kata kamu ini adalah isteriku, kamu adalah adikku daripada radha'ah. Dia telah membuat pengakuan macam tu. Adakah pengakuan yang memberi kesan kepada kelangsungan nikah? Dibahaskan. Baca. Walau qala zawjani bainana radha'un. Ya, baca daripada awal. Qala bintun binti. Qala maksudnya dia ni adalah apa? Allahu Akbar, suami. Dia kata Hindun Bintun binti au ukhti bi radha'i. Dia kata Hindun binti au ukhti bi radha'. Au qalat. Au qala, ataupun belah isteri tu pula yang kata. Ataupun isteri tu kata, Huwa akhi. dia kata kat suami dia, huwa akhi. Haruma tanakuhuma. Haram. Okey. Haruma tanakuhuma. Ini perkataan ini diucapkan sebelum nikah. Maksudnya kalau ada iqrar berlaku sebelum nikah, maka mereka tak boleh meneruskan nikah. Itu maksud haruma tanakuhuma. Takkanlah semata-mata dia cakap macam tu terus jadi. Ya, dia dalam bab iqrar ni kita akan baca dalam bab iqrar. Iqrar dalam masalah nasab. Jadi dia sebut je begitu, maka kita hukum pakai zahir. Bila dia iqrar macam tu, maka yang dia sebut itu adalah saudara nasabnya, atau saudara radha'ahnya, ataupun saudara ataupun anak radha'ahnya. Kemudian Walau qala zawjani bainana radha'un muharrimun. Walau qala, Walau qala. yang tadi bukan suami isteri, yang tadi belum kahwin lagi. Okey, sekarang ni perkataan itu diucapkan semasa dah kahwin. Walau qala zaujani. Walau qala zawjani bainana radha'un muharrimun. Furriqa bainahuma. Dia kena sebut perkataan penuh. Bainana radha'. Kalau dia kata kami menyusu dengan ibu sama, contoh kan, tak cukup. Dia kena ada kami menyusu ibu yang sama dan cukup syarat. Ataupun dia guna perkataan tu lah. Bainana radha'un muharrim. Sebab radha' ni dia ada yang tidak muharrim, dia ada yang muharrim. Faham? Yang muharrim ni yang cukup syarat. Muharrim tu maksudnya menyebabkan ada hubungan mahram. Jadi kalau disebut bainana radha' tak cukup. Bainana radha'un muharrim. Baca. Furriqa bainahuma. Difasahkan. Wa saqatal musamma. Wa wajaba. Okey. Difasahkan. Maksudnya kalau perkara itu dibawa kepada hakim, difasahkan. Tapi kalau mereka cakap sama dua, kita ni sebenarnya ada sesuatu, dia cakap melawak gitu je.
Kalau benda itu, perkataan itu tak sampai kepada mahkamah dan kedua-duanya tahu sebenarnya tak berlaku pun, maka tak edih dia. Tapi ini kalau perkataan itu dibawa kes, hakim akan hukum zahir. Kamu sebut macam tu, kita hukum macam tu. Faham tak? Kemudian wasaqatal musamma. wasaqatal musammah, dan gugurlah musammah. Apa maksud gugur musammah? Si suami itu tidak perlu bayar mahar musammah. Kemudian Wa wajaba mahru mithlin. sebab apa? Sebab apa gugur musammah? Sebab gugur musammah. Musammah ni maksudnya mahar yang disebut dalam akad. Faham? Musammah ni apa? Al-mahru al-mazkur fi sulbil aqdi. Mahar yang disebut dalam akad. Seseorang perempuan hanya berhak dapat mahar musammah kalau nikah tu sah. Faham? Oleh kerana nikah ni tak sah, dia tak berhak dapat musammah. Tetapi dia berhak dapat mahar misil sebab telah berlaku wati. Kalau berlakunya wati syubhat, maka pewati itu kena bayar pada perempuan tu mahar misil. So dalam surah kahwin yang macam ni, yang telah difasahkan kerana radha'ah tadi, maka wati itu dia bagi syubhat. Anak tu sabit nasab. Faham? Satu orang perempuan dikahwin, lelaki kahwin, dah beranak apa semua, kemudian dengan pembuktian yang sahih, ada perempuan mengaku dan banyak orang jadikan saksi, maka terfasahlah nikah mereka. Habis anak yang dah 2-3 orang tu, anak itu sabit nasab. Faham? Sebab anak yang lahir daripada wati syubhat sabit nasab. Kemudian Wa ini da'a radha'an. wa ini da'a, ini suami je yang sebut. Yang tadi dua-dua mengakui. Tapi yang ni suami je cakap, isteri cakap, atau isteri je cakap, suami tak cakap. Suami mendakwa bahawasanya kita ada hubungan radha'ah. Suami mendakwa. Wa ini da'a radha'an wa ankarat. Tapi isteri tidak mempersetujui, dia ingkar. Maka In fasakha wa nahal musamma in wati'a. in fasakha, terfasahlah nikah, cukup. Kalau satu orang, maksudnya suami je yang buat ikrar, ada radha'ah, terfasah nikah, okey. Kemudian In fasakha wa nahal musamma. walahal musamma. Nampak? Kenapa pula macam tu? Senang tu nak hafal. Banyak kan? Ada 70,000 masalah dalam minhaj ni. Tapi masail-masail ni jadi mudah kalau kita tahu kaedah dia. Dia ada dhabit dia. Bila surah bayar musamma, bila surah bayar mahar misil, tu dia ada kaedah dia. Macam contohnya surah ni dia kata walaha al-musamma. Walaha al-musamma. Tadi tak dapat musamma, ni dapat musamma. Macam mana pula? Faham? Perempuan itu dapat mahar musamma. Sebab apa? Punca penceraian ataupun punca pembubaran nikah itu berpunca daripada suami. Dia punya ikrar. Isteri tak terlibat. Maka oleh kerana punca daripada suami, maka musamma itu masih muktabar. Faham? Dia kena bagi musamma. Walahal musamma, kemudian in walahal musamma in wati'a. kalau dia ada wati perempuan itu. Kemudian Wa illa fanisfu. musamah. Ini kaedah biasa. Kalau satu orang itu, kita belajar kan ayat Quran tu, wa idza talaqtumun nisa qabli an tamassuhunna wa qad faradtun lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Jadi min qabli an tamassuhunna, kalau belum wati dapat separuh, kalau dah wati dapat penuh. Sebab tu dia kata falahal musamma, kalau dah wati dapat penuh, kalau belum wati dapat separuh. Okey, seterusnya konsisten, kaedah yang sama. Jadi fasah ni pun hukum dia macam talak. Ayat Quran tu talak, tapi kita bawa hukum fasah sama juga. Sama je. Tetapi sekiranya Wa ini ta'addu. tapi kalau yang mengaku radha'ah tu perempuan, isteri, tapi suami ingkar,
Fa'ankara suddiqa biyaminihi. Dalam kes macam ni tak sama macam suami yang mengaku. Maka dalam kes ini kita benarkan suami, tapi kita minta dia sumpah, dia tak tahu. Kemudian Suddiqa biyaminihi in zuwijat biridhaha. Wa illa fal asahu tasdiquha. Walaha mahru mithlin in wati'a wa illa fala syai'a. faham? Dia lain pula. Kenapa jadi macam ni? Kalau yang suami mengaku terus khalas, fasah. Tapi kalau isteri yang mengaku tak terus fasah kan? Sebab apa? Sebab pemegang pembubaran nikah ni suami, bukan isteri. Jadi orang yang memegang pembubaran nikah, dia mengaku telah wujud perkara yang boleh membubarkan nikah. Kita benarkan je lah, dia memang pegang pembubaran nikah. Talak kan? Talak. Tapi perempuan yang sebut. Jadi dalam surah macam ni kita benarkan pemegang pembubaran nikah, iaitu suami. Suddiqa, tapi minta dia sumpah. Tapi sumpah itu in zuwijat, kalaulah perempuan itu dikahwini dengan keredaannya. Wa illa, kalau tidak, maksud kahwin dengan redha tu bukan ijbar lah, bukan wali mujbir. Masa dia kahwin tu bukan wali mujbir, ataupun wali mujbir tapi dia redha. Faham? Lagi? Wa illa fal asahu. Wa illa wa illam tuzawwaj biridaha. Wa illa ay bi an zawwajaha al-mujrim. Fal asahu tasdiquha. Dalam surah ini kita benarkan perempuan. Apa maksudnya? Bila kita benarkan perempuan, kita benar dia dakwa apa, ada radha'ah, kita benarkan dia. Apa maksud dia? Maksudnya terfasah lah. Kita terima cakap dia, terfasah. Kemudian Walaha mahru mithlin in wati'a wa illa fala syai'a. walaha mahru misil. Perempuan itu dapat mahar misil in wati'ah. Walaha mahru misil in wati'ah. Okey, wa illa. Wa illa fala syai'a. Kenapa pula tak dapat langsung? Tak kata dapat separuh je. Tak ada kan separuh kan? Tadi dapat separuh, ini tak dapat separuh. Itu semua ada sebab dia. Dia ada kaedah dia. Sebarang fasah yang berpunca daripada isteri, maka isteri tak dapat apa-apa daripada musammah. Macam kes tadi lah. Kalau isteri itu dia minta talak, khuluk, sebelum dia diwati, maka suami tak perlu nak bayar walaupun separuh. Faham? Gugur hak dia separuh, sebab dia menjadi punca. So dalam kes ni dia jadi punca, dia yang dakwa. Dia dapat mahar misil sebab lain. Dalam kitab nikah sebut, setiap wati yang berlaku, maka kena bayar mahar misil. Contohnya satu orang dia rogol satu perempuan, na'udzubillah, maka di samping dia dikenakan hukuman hudud, dia kena bayar mahar misil pada perempuan tu, sebab dia telah mencerobohi budak. Sama juga dalam surah ini, mahar misil itu dia tak ada mahar musammah, dia ada mahar misil. Mahar misil sebab budak tu, sebab tu dia ada wati kan. Kemudian Wa yuhallafu munkiru radha'in ala nafyi ilmihi. okey, suami tadi dia nafi, jadi kita akan minta dia sumpah. Bagaimana lafaz sumpahnya? Dia nak cakap macam mana? Maka dia kena sumpah dengan cara nafyu ilmin. Lafaz dia adalah jenis nafyu ilmin. Sebab cara sumpah dia ada 2-3 cara. Tapi yang ini dia sumpah, demi Allah, wallahi saya tidak tahu. Lafaz dia macam tu, adanya hubungan radha'ah sesama kami. Dia bukan sumpah dengan macam ni, demi Allah tidak ada hubungan, bukan. Itu dipanggil bats. Dalam surah ni dia bukan sumpah macam tu. Dia sumpah tidak tahu. Demi Allah saya tidak tahu ada hubungan. Okey. Kemudian Wa mudda'ihi ala battin. bats. Yang dakwa radha'ah dia akan sumpah dengan cara bat. Demi Allah ada hubungan radha'ah. Itu bagi bat. Faham? Lagi? Wa yathbutu bi syahadati rajulaini.
Ini masalah yang ada kaitan dengan hadis yang kita baca. Yang tadi yang dakwi itu suami isteri. Yang ni pula syahadah. Orang luar, orang kampung ke, jiran ke apa, pakcik-makcik ke, buat syahadah. Mereka bawa syahadah. Sebab itu sekarang ni dia ada cadangan supaya kita keluarkan sijil radha'ah. Seperti mana keluarkan sijil anak angkat pendaftaran kan. Buatlah sijil radha'ah supaya tak berlaku iltibas di masa muka. Seperti mana dikeluarkan sijil kelahiran, keluarkan sijil radha'ah. Bila sijil radha'ah ini dia nanti apa-apa kes mahkamah, pembuktian jadi senang. Faham? Tapi bila tak ada, dia payah sikit lah. Dia kena pakai saksi je. Jadi saksi ni kita tahu tapi kita tak cukup saksi. Kita tahu dia orang ni sebenarnya radha'ah, tapi tak cukup saksi. Jadi dia akan membawa kepada mereka kekal lah. Mahkamah tak boleh putuskan perkahwinan itu sebagai bubar. Kalau tak cukup saksi yang dia saksi pun dia ada kota dia. Kalau seorang saja bagi saksi tak cukup. Ibu tu pula, ibu yang menyusukan tu yang bagi saksi lagi tak boleh. Faham? Baca. Rajulain. Kalau lelaki yang bagi saksi syaratnya mesti 2 orang. Tak boleh seorang, tak cukup kota. Lagi? Kalau ada perempuan, 1 lelaki, 2 perempuan. Kalau perempuan saja kena 4. Kemudian habis. Jadi dalam hadis itu kan seorang. Itu yang jumhur menghamalkan atas wara'. Faham? Atas wara'. Dia punya kaedah dia, al-aslu dawamun nikah. Asalnya nikah itu dawam. Kita nak cabar kelangsungan nikah, kita kena bagi bukti yang kukuh. Asalnya nikah tu sabit. Jadi kita nak kata bubar, putus, tak boleh dengan saksi longgar. Saksi seorang je bubar, tak boleh. Faham? Maka sebab tu dia ada kota saksi dia, sampai 2 orang. Dalam bab nikah tak cukup 1 orang, walaupun lelaki. Apatah lagi kalau perempuan kan. Kemudian wal iqrar bihi. Apa maksudnya? Wal iqrari ke wal iqraru? Baca syarah. Wal iqraru bihi ni macam mana pula? Pelik kan? Disyaratkan untuk pengakuan radha'ah, untuk sabit kat mahkamah, dia kena ada 2 orang mengaku. Apa maksudnya? 2 orang mengaku apa? Laki tu mengaku apa? Dia menyusukan budak tu. Wal iqrari ke? Tengok. Mana? Wal iqraru bihi syartuhu rajulani. Dia ada takdir tu. Wal iqraru bihi syartu asy-syahadati alaihi rajulani. Faham? Satu syahadah, satu lagi ikrar. Ikrar macam ni, suami telah mengaku bahawasanya dia ada hubungan radha'ah. Ada 2 saksi yang mendengar pengakuan tu. Faham? Bawa kes kepada mahkamah. Satu dia mengaku depan hakim, satu bab. Macam tadilah ikrar tadi. Satu lagi dia mengaku tapi bukan dekat hakim, tapi ada saksi yang mendengar pengakuan itu. So hakim pun boleh putuskan bubar. Faham? Tapi hakim perlukan 2 orang saksi atas ikrar tersebut. Satu tak cukup. Faham tak? Ikrar itu mesti didengari oleh 2 orang saksi. Itu masuk wa syartuhu wal iqraru bihi syartuhu rajulan. Syartu asy-syahadah 'ala al-iqrar. Baca.
Masuk ini betul yang adalah hadis tu. Syahadah murdiah. Macam mana? Jadi murdiah ni dia jadi lebih spesifik. Yang tadi semua orang luar. Sekarang ni pihak yang menyusukan tu sendiri mendakwa. Bukan mendakwa, menjadi saksi. Dia jadi saksi. Kan kita kata perlukan saksi tadi kan. Boleh ke ibu yang menyusukan tu termasuk dalam saksi? Contohnya kita perlukan 1 dan 2 perempuan. Salah seorang perempuan tu adalah murdiah tu sendiri. Boleh tak diterima? Wa tuqbalu syahadatul murdiah. Faham? Dia kalau kita kembali kepada kaedah saksi. Sebarang saksi yang ada unsur ada unsur apa? Ada unsur berkepentingan. Faham? Maka penyaksian dia tidak diterima. Dalam kes yang ada kepentingan dia dalam kes tu. Maksudnya penghakiman itu kalau berjaya akan memihak pada dia. Faham? Contohnya kita belajar dalam bab saksi, satu orang musuh tak boleh menjadi saksi dalam kes yang dalam perkara yang akan menghukum musuh dia, tak boleh. Tapi dia ni musuh, tapi dia jadi saksi dalam kes yang memberi faedah kepada musuh. Boleh. Musuh menjadi saksi dalam perkara yang memberi faedah kepada musuh dia, boleh. Sebab dia musuh tapi dia saksi juga. Dia tahu kalau keputusan mahkamah itu berdasarkan saksi dia, maka faedah akan didapati oleh musuh dia. Tapi dia jadi saksi juga, maka hilanglah keraguan bahawasanya dia menjadi saksi ada kepentingan. Tapi kalau penyaksian dia membawa kepada apa? Membawa kepada hukuman terhadap musuhnya, tak, dia punya saksi tak pakai. Faham? Dia punya saksi tak pakai. Jadi kembali kepada murdiah. Kalau dia itu, kalaulah mahkamah sabitkan wujudnya radha'ah, apa implikasi dia? Antara implikasinya adalah apa? Adalah pemubaran nikah. Antara implikasinya yang lain adalah, contohnya dia ni menuntut daripada keluarga ni supaya saya punya upah susu dulu tak bayar lagi. Contoh. Jadi keluarga ni nafikan. Kemudian berlaku bawa kes mahkamah, dia menjadi salah seorang saksi untuk sabitkan wujudnya radha'ah. Maka dia punya saksi tu ada kepentingan. Sebab kalau mahkamah putuskan ada, maka dia dapatlah bayaran upahnya. Kalau kes macam tu, dia tak boleh jadi salah seorang saksi, sebab dia ada wujud kepentingan. Faham? Kemudian wala zakarat fi'laha. Wala zakarat fi'laha. Sekali lagi. Tuqbalu syahadatul murdi'ah illam tatruk ujratan wala zakarat fi'laha wa kadha in zakarathu faqalat arba'uhu bil asah. Syarat murdiah boleh jadi salah seorang saksi. Dia kes itu tidak dibincangkan tentang masalah upah. Tak ada. Dia bukan, maksudnya kes ini dituntut kerana masalah upah. Tak ada. Dia hanya masalah perkahwinan je. Itu syarat itu. Maka kalau syarat itu ada, maka diterima syahadah dia. Satu lagi, ada khilaf tentang masalah semasa dia menunaikan saksi dia guna perkataan macam ni, arda'tuha ataupun arda'tuhu. Boleh tak terima saksi macam tu? Sebab dalam bab saksi, dia ada kaedah dia. Dia kan saksi. Apa maksud saksi? Satu orang menjadi saksi atas perbuatan orang lain, baru dipanggil saksi. Mana boleh satu orang jadi saksi atas perbuatan diri sendiri? Itu orang tak panggil saksi, itu panggil mengaku. Faham? Mengaku lain, saksi lain. Sekarang ni semasa dia menghantar penyaksian di mahkamah, dia gunakan perkataan saya menyusukan dia. Boleh tak pakai lafaz yang macam tu? Sebab dia bertentangan dengan konsep syahadah. Syahadah ni ala fi'lil ghair. Dipanggil syahadah.
ala qaulil ghair, panggil syahadah. Atas perbuatan diri sendiri, mana boleh dia jadi syahid dengan masyhud orang yang sama. Mana boleh. Faham tak? Orang yang menyaksikan dengan orang yang disaksi sama. Syahid dengan masyhud, dia kena dua yang berbeza. Itu yang dibahaskan tu. Boleh ke kalau dia guna lafaz fi'laha? Muqabil kata tak boleh. Faham? Tak terima. Kalau dia menggunakan asyhadah bi fi'liha, tak pakai. Tapi muktamadnya diterima. Wa kadza tu maksudnya apa? Wa kadza in zakarathu faqalat zakarat fi'laha. Wa qalat arda'tuhu bil asahi. diterima juga. Ini kira keluar daripada kaedah syahadah, saksi. Kemudian Wal asahu annahu la yakfi bainahuma rada'un muharrimun. Bal yajibu dhikru waqtin wa adadin wa usulul labani jawfahu. Wa yu'rafu dhalika bi musyahadati halabin wa ijarin wa isdiradin aw qara'ina كالتقام الثدي ونصه وحركة حلقه بتجرع وازدراج. dia nak jadi saksi ni, dia bukan hanya kata bawa bainana radha' muharrim. Dia cakap ringkas macam tu, tak boleh. Antara kami ni ada radha' yang mengharamkan. Sebab ada kemungkinan macam ni, orang ni dia tak tahu pun syarat-syarat bahawasanya radha' yang menjadi haram tu apa. So kita khawatir dengan semata-mata dia cakap antara mereka berdua ni ada susuan. Dia cakap tu atas dasar sangkaan dia. Dia ingatkan kalau menyusu sekali dah jadi mungkin. So tak cukup, kita kena minta dia perincikan. Jadi dalam lafaz sumpah, dalam lafaz syahadah itu, saya bersaksi bahawa wanita ini telah menyusukan kedua-dua mereka dengan 5 kali susuan yang masuk ke dalam perutnya. Saya menyaksikan sendiri mulutnya berada di susu perempuan ini, dan saya nampak sendiri kerongkong dia bergerak-gerak dan masuk dalam perut. Itu dia kata. Faham? Kena ada qarina. Sebab kalau mulut baby tu dekat susu perempuan tu, tak semestinya dia menyusu. Nanti kalau orang tu nak bantah, dia kata tak semestinya. Apa bukti dihisap? Saya dengar bunyi hisap tu. Mungkin budak tu dia kemam je, tak masukkan perut. Tak boleh lah kan. Itu dia kata dia ada qarina. Baca sekali lagi sebelum tu. La yakfi, tidak memadai, bainana la yakfi bainahuma rada'un muharrim. Bainahuma Bal yajibu dhikru waqtin. kena sebut waktu. Kena sebut dalam tadi, iaitu ketika mereka berdua berusia kurang daripada 2 tahun. Kena sebut. Kemudian kena sebut yang memang susu tu masuk. Dia tak boleh kata saya menyaksikan bahawasanya budak ini mulutnya disusu perempuan ini. Tak cukup. Mesti dia ada bukti budak tu hisap pula. Kemudian jadi dengan musyahadah, dia tak boleh jadi saksi dengan dengar. Saya jadi saksi dia ni adalah anak susu perempuan ni. Macam mana kamu jadi saksi? Saya dengar. Tak boleh. Spekulasi. Tak cukup. Dia dah namanya saksi, dia kena tengok. Halab. Kalau dalam kes susuan itu adalah bagi makan cawan, maka dia menyaksikan semasa dikeluarkan susu dan diberikan, contohnya. Ijar masukkan, izdirar telan. Kemudian ataupun ada qarina, dia tak nampak lah susu kan kat dalam kerongkong, mana dia tahu masuk perut ke tak perut. Tapi ada qarina yang menunjukkan pergerakan susu itu ke dalam perut. Seperti
ونصه Mas. Lagi. وحركة حلقه Jadi kalau semata-mata ada tak cukup, tapi dia ada mas, dia dihisap. Kemudian وحركة حلقه بتجرع dan bergerak-gerak dia punya. Bila budak isap susu tengok kan macam mana. Jadi dia bergerak-gerak dengan sebab dia telan susu tersebut, tajarruk. Teguk susu tersebut. Kemudian وازدراج بعد علمه أنها لبون. tapi dengan syarat mungkin je budak tu isap tapi susu tak ada. Dia kata saya tahu dia tu ada susu. Dia kena tahu perempuan tu ada susu, dan peristiwa menyusui itu berlaku pada perempuan yang ada susu. Nampak tak dia punya perincinya saksi tu? Sebab apa? Sebab kita akan menjadikan saksi ini membuat keputusan yang besar. Keputusan memfasahkan nikah. Faham? Lain. Kalau contohnya lah saksi tak cukup, sebenarnya tak cukup, dia buat keputusan fasah contoh, tapi segi hakikatnya sebenarnya tak berlaku ataupun tak cukup syarat. Oleh kerana hakim tak cermat, dia tak dengar penuh, lalu mahkamah putuskan fasah. Okeylah, masing-masing buat haluan sendiri. Laki ni tak ada masalah, perempuan ni kahwinlah dengan laki lain, tapi sebenarnya fasah yang dibuat tadi tu tak sah. Faham tak? Pada hakikatnya tak berlaku radha'ah. So bila fasah tu tak sah, perempuan itu sebenarnya masih isteri lelaki. Bila masih isteri, kalau dia kahwin dalam keadaan apa? Dalam keadaan sebenarnya dia masih berstatus isteri orang lain. Jadi perkahwinan tak sah. Itu lebih bahaya dia. Faham tak? Jadi al-aslu dawamun nikah. Jadi dalam kita nak menghukum fasakh dengan sebab radha'ah ni boleh, tapi perlu apa? Perlu penyaksian yang lebih. Jadi kalau hakim puas hati dengan saksi yang dibawa, dengan saksi yang sempurna, dia buatlah keputusan fasakh. Jadi kalau nak ihtiyat, itu jadi ihtiyat tu. Fasah ni ada kemungkinan fasah tu sendiri tak sah. Talak lebih yakin daripada fasah. So fasah mahkamah akan hukum berdasarkan zahir je. Faham? Kemungkinan fasah itu tak kena pada syarat fasah. Maka ihtiyatnya cerai. Cerai itu confirm. Lelaki tu cerai, confirm bahawasanya dia dah bukan isteri. Jadi kalau contohnya mahkamah fasah, ihtiyatnya biar minta suami tu lafazkan cerai. Faham? Suami tu lafazkan cerai. Cerai talak 3 terus, supaya perempuan tu kok mana pun, maknanya, dan ihtiyat bila cerai, sebab fasah ni dia tak ada iddah. Fasah tak ada iddah, boleh kahwin terus. Jadi nak ihtiyat betul, cerai, kemudian dia jangan kahwin melainkan selepas habis iddah. Itu ihtiyat dalam kes-kes yang macam ni lah. Sebab dia ada kemungkinan saksi palsu pun mungkin salahnya nak ceraikan orang. Jadi ihtiyatnya begitu. Faedahnya untuk perempuan, bukan laki. Laki tak apa, faham? Kecuali kalau bini dia 4 orang. Laki dah ada bini pun boleh kahwin lagi kan. Lagi khalas. Tengok kita tak? Allahu Akbar. Salah iddah. Panjang ayat dah. Panjang. Masya-Allah panjang.
nafaqah. Tambah masa lagi sebulan. Tak sehari. Bulan mana habis. Sehari. Sebulan habis. Nak kerja apa? Tak ada apa. Kerja apa? Mahar. Mahar panjang tak? Pejabat mahar. Paling kurang 4 nikah ni. Nikah lambat tak macam ni. Dah 6 lah. Mahar mut'ah. Walimatul urus. Qasam nusyus kita baca semalam. Qasam. Baca mahal sikit. Lambat lah wadu'ah. Usul apa? 2 apa tu? 263. Jadi mahar ni kita belajar dalam Tirmizi awal. Periksa pun. Kita ingatkan khilaf antara mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki. Mazhab Maliki dengan Hanafi yang meletakkan kadar minima mahar. Kita tak ada kadar minima. Iltamisu walau khataman min hadid. Walaupun cincin besi, harga bawah daripada 10 dirham. Mazhab Hanafi berapa? 10 dirham. Mazhab Maliki mengikut apa? Apa mazhab Maliki? Rubu' dinar, mengikut ukuran nisab apa, potong tangan tu. Baca. Sadaq, nikah, apa, mahar. Dalam mazhab Maliki, mahar ni rukun. Dia kena sebutlah akad. Mazhab Syafi'i, mahar tak wajib sebutlah akad. Kalau sebut, itu yang dipanggil al-mahrul musamma, mahar yang disebut fi sulbil aqdi. Oleh kerana ada mazhab yang mengatakan tak sah, jadi sangat pentinglah untuk disebut, untuk keluar daripada khilaf orang yang mengatakan tak sah. Kemudian iqla' tak ada. Dalam akad tak sebut langsung mahar. Ya juz. Kemudian itu kaedah. Benda apa yang boleh dijadikan mahar? Dia mahar ni ada 2. Satu mahar sahih, satu mahar fasid. Untuk sesuatu mahar itu jadi mahar sahih, ini kaedah dia. Ma sahha mabi'an sahha sadaqan. Sesuatu yang sah jadi barang jualan, maka sahlah dia jadi mahar. Apakah syurutul mabi' ada 5? Itulah syurut yang kita perlukan kepada mahar. Jadi kalaulah mahar itu tak cukup syarat, contohnya jadikan arak sebagai mahar, maka mahar itu jadi fasid. Mudah aja. Kalau mahar itu fasid, kita kembali kepada mahar misil. Akad nikah memang sah. Tak sebut pun sah. Kalau sebut salah, contohnya
Di luar akad, keluarga setuju satu nilai. Dalam akad yang disebut lain. Maka yang wajib dibayar adalah yang disebut akad. Faham? Bukan yang dipersetujui di luar akad. Kemudian وإذا أصدق عينان وتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قول ضمان يد وعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه. Dia sekarang ni suami telah, walau asdaqaha, suami telah membayar mahar kepada isteri itu ainan. Ain ni lawan dia zimmah, fi zimmah. Ain tu memang ada benda. Dia ada 40 ekor kambing. Jadi itulah yang disebut dalam akad. Contohnya ada orang tanya, Ustaz Khairi kan jurul nikah sekarang. Jurul nikah. Sekarang ni macam mana kita nak sebut akad yang mana nak bagi rantai itu ada loket. Nak sebut macam mana? Dengan mas kahwinnya rantai yang berloket. Sebab rantai itu adalah rantai yang khusus, timbangan yang khusus, loket yang khusus. Kalau sebut perkataan rantai berloket itu kan umum. Berapa berat dia? Rantai apa? Besi ke, tembaga ke? Jadi macam mana nak spesifikkan supaya menjurus kepada rantai itu? Senang je. Bawa rantai itu dalam majlis dengan mas kahwinnya rantai ini. Bas. Jadi ya. Faham? Rantai ini, maka dia akan jadi ain. Kalau dia sebut dengan mas kahwinnya RM80 tunai, tak ada isyarat kepada mana-mana duit, maka dia jadi zimmah. Zimmah tu maksudnya apa? Selepas itu baru bagi. Duit itulah telah ditakyinkan dalam akad. Tapi yang sebut tu dia jadi zimmah. Faham? Jadi sadaq ni dia ada zimmah, dia ada muayyan. Baca? Okey, kalau ain. Kemudian benda ain itu telah talaf. Talaf di tangan apa? Pada tangan si suami. Dia belum sempat serah, benda itu talaf. Maka dalam surah ini dia menjadi suami. Kalau dalam akad nikah mahar itu ditakyinkan ainnya, selagi dia belum serah, maka dia adalah dhamin kepada barang itu. Seperti mana bai' sebelum serah barang kepada mushtari, dia dhamin kepada mabi' tersebut. Maksudnya dia bertanggungjawablah atas kemusnahan ain tersebut, dia kena ganti. Dan dhaman yang dia kena ganti itu jenis dhaman akad. Dhaman akad yang sama macam masalah dhaman bai' al-mabi' qabla qabdil mushtari. Sama juga surah ni. Dhaman az-zawj al-mahra qabla qabdil zawjah. Kemudian ada satu qaul kata dhaman ini jenis dhaman yad. Apa faedah kita panggil dia dhaman akad, dhaman yad? Dua-dua kena ganti juga. Tak ada kesan dia. Perbezaan dia adalah apa? Kalau wa in jaraina al awal, kalau kita pakai qaul yang pertama, dia tak boleh jual sebelum qabad. Sebelum qabad ni dalam surah biasa, bukan surah musnah. Oleh kerana kita kata status dhaman suami itu adalah dhaman akad, maka maknanya mahar itu dia adalah sama macam mabi' qabla al-qabad. Maka suami dia kata dia bagi 40 ekor kambing. Ain. Jadi dia dah deal dengan orang lain jual kambing tu. Dia tak dapat lagi kat tangan dia. Tak sah. Faham? Dia tak sah sebab tak boleh apa? Tak boleh jual sesuatu sebelum qabad. Lagi? Walau tanifa fi yadihi wajaba mahru mithlin. Habis alal awal, alal sani tak ada. Alal sani apa yang syarah? Tapi kalau atas qaul bahawasanya dia adalah dhaman yad, maka dia boleh jual. Faham? Dia boleh jual sebelum niqabah. Faham dhaman yad? Contohnya kita ada barang tu ada kita simpan kat orang.
sebelum kita ambil balik barang tu, kita dah jual dah. Okey, aku ada barang dekat dia, dia simpankan, aku jual barang tu. Boleh tak? Boleh. Dalam surah kalau dhamayat, dia seolah-olah suami pegang barang dia. Pegang barang dia. Maka boleh kan? Kalau ni. Tapi muktamadnya dia adalah dhaman akad, iaitu sodak sebelum ni tak boleh dijual sebelum qada. Kemudian walau talifa fi yadihi, kalaulah barang itu rosak, musnah pada tangan suami sebelum dia sempat serah, maka wajaba mahru mithlin. wajib mahar misil. Dia bukan wajib ganti dengan seumpamanya mahar misil. Bila yang musamma, sebab dia telah takyinkan benda ini. So bila benda ini tu dah tak ada, talifah lah, bukan atlafah, talifah, maka dia kembali kepada standard. Jadi sebab tu dalam nikah ni dia ada standard mahar. Standard mahar ni mahar misil. Kalau mahar musamma rosak, kita kembali kepada standard, iaitu mahar misil. Jadi yang asal telah musnah, talifah bukan dengan sengaja, maka kembali kepada asal, iaitu apa? Mahar misil. Tapi kalau dia yang atlafa, dia gantilah sepertinya. Kemudian Wa in atlafathu faqabidatun. wa in atlafat, perempuan tu sendiri yang telah talafkan dia. Dia marah kat suami dia, dia bakar kandang kambing. Padahal kandang kambing tu ada kambing dia yang nak bagi mahar tu. Maka dia dikira qabid. Dia maksudnya dengan dia memusnahkan benda tu, dia dikira seolahnya dah dapat dah. Dia dah tak boleh tuntut lain dah. Itu maksud faqabidatun. Jadi ada orang dikahwin dengan perempuan garang. Biasanya lelaki tu tak garang lah, dah perempuan garang. Kalau dua-dua garang, meletup rumah tu. Faham? Jadi siapa yang tak garang dapat isteri garang. Okey, jadi macam mana? Kena jadi garang lah, supaya isteri tak garang. Lagi? Wa in atlafahu ajnabiyyun takhayyarat 'ala Tak semestinya, kurang kaedah. Wa in atlafahu, wa in atlafahu ajnabiyyun wa in atlafahu ajna. Tapi kalau orang luar yang rosakkan, takhayyarat 'ala al-madhhabi. maka dia boleh pilih sama ada dia claim daripada ajnabi atau dia claim daripada suami claim daripada ajnabi. Lagi? Fa in fasakhatis sadaqa akhadat min az-zawji mahra mithlin. Wa in apa? Fa in fasakhatis sadaqa akhadat min az-zawji mahra mithlin. Kalau perempuan itu dia fasahkan sodak, maka sodak itu batal, maka dia ambil daripada suami mahar misil. Kemudian Wa illa gharramatil mutlifa. wa in fasakhatis sadaqa akhadha min zawji mahar misil wa illa gharramatil mutlifa. Maksudnya dalam kes ni barang tu telah dirosakkan oleh ajnabi. Dia kata saya cancelkanlah sodak tu, maka dia tuntut mahar misil saja. Tapi kalau dia terus nak ambil sodak tu, maka dia boleh claim daripada orang yang telah rosakkan barang tersebut. Gharramatil mutlifa. Kemudian Wa in atlafahu az-zawju tapi kalau suami sendiri yang buat, fakatala fihi. fakatala fihi, maka hukum dia sama macam benda itu binasa sendiri, talaf. Okey? Wa qila ka ajnabiyyin. Oh. Habis kalau talafi tadi apa? Baca tadi wa in talifa. Wa in Maknanya mahar misil lah. Mahar misil. Tapi kalau perempuan tu sendiri yang itlafkan, dia tak dapat apa-apa. Jadi 3 lah. Atlafahu, dia ada 4 surah. Talifa, atlafa. Atlafa ada 3 kemungkinan. Suami, isteri, orang luar. Itu hukum dia. Kemudian walau asdaqa 'abdaini fatalifa 'abdun dia bagi mahar 2 orang hamba.
Satu orang telah mati. Kemudian قبل قبضه sebelum qabad, maka انفسخ فيه لا في الباقي Ah. على المذهب. maka terfasahlah sadaq pada yang mati lah, kira tak ada lah. Tapi yang masih baki masih kena serah lagi pada perempuan tersebut. Kalau kita kata fasah dua-dua, bila fasah dua-dua, maka maknanya suami tu hanya kena bayar mahar misil. Itu kalau kita hukum fasah dua-dua. Tapi kalau kita hukum fasah yang mati saja, maka dia masih kekal kena serahkan hamba itu. Kemudian ولها الخيار فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه. salisi. حصة التالف منه. Jadi perempuan tu dia ada khiyar. Apa dia khiyar? Walahal khiyar. Maksudnya bila berlaku salah seorang mati, dia ada khiyar. Apa khiyar dia? Walahal khiyar macam? فإن فسخت Kalau dia pilih, kata dia nak fasah lah, tak payah ambil yang hamba tu, maka kalau dia fasahkan yang tu, maksudnya sekali yang masih hidup, maka dia tuntut mahar misil. Kemudian وإلا wa illam tafsakh حصة التالف منه. fa hissatut talifi minhu, maka dia boleh claim apa? Dia ambil yang masih hidup, fa hissatut talif minhu. Baca syarah. Wa illa وإلا فحصة التالف منه. هذا كله على القول الأول. وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق ولها الخيار. فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف. Teruskan. Baca. ولو تعيب قبل قبضه Ini semua cerita rosak lah, musnah lah. Ini semua mahkamah yang kena tahu hukum ni. Qadhi mahkamah. Jadi mahkamah syariah, hakim menguruskan nikah kahwin, dia tak hafal hukum. Macam mana dia buat keputusan? Mestilah dia kena hafal kan. Paling kurang dia tahu nak tengok kat mana rujukan. Benda ni berlaku, kes-kes kerosakan mahar. Cuma rasanya kalau kes-kes kerosakan mahar ni, tuntutannya bukan mahkamah syariah, mahkamah sivil. Mungkin Allah alam. Boleh tak dibuat tuntutan di mahkamah syariah? Sebab dia melibatkan harta kan. Biasanya harta ni sivil. Kemudian ولو تعيب قبل قبضه تخيرت عن المذهب. dia boleh pilih. إن فسخت Kalau dia kata saya tak nak ambil yang tu, maka suami kena bayar mahar misil. Kemudian وإلا فلا شيء. kalau dia kata khalas, ambil lah yang aib-aib lah, dia ambil, dan dia ambil fala syai'ah tu maksudnya dia tak boleh minta ganti rugi tambahan. Dia ambil bersama dengan aib. Fala syai'a alaihi, maksudnya dia tak ada apa-apa ganti rugi tambahan. Ni bagi tak sempurna ni, jadi ambil kambing tu dan top up lagi duit ke? Tak ada. Tak ada top up. Itu sahaja. Faham? Itu maksud fala syai'ah. Kemudian والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على wal manafi' apa? والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب. Barang mahar tu masih kat tangan suami. Jadi manfaat daripada mahar itu suami pakai, dah luput dah. Jadi masa dia bagi itu, pokok tu dah tak ada buah dah. Buah tu contoh manfaat kan. Maka adakah dia kena claim tu buah yang diambil hari itu? Tak ada. Faham? Begitu juga suami dia guna. Dia nak bagi kereta, tapi tak serah lagi. Dan suami tu ada guna apa semua, boleh tak dia claim? Maksudnya setelah dia dapat kereta tu, dia kata berapa hari tu
pakai bayar. Faham? Dia minta suami dia bayar. Okey? Boleh tak? Tak ada. Tak ada bayar. Kemudian wa kadza apa tadi? وكذلك استوفاها بركوب ونحوه Faham? Istawfal manafi'. Maksudnya apa? Dia tak boleh tuntut apa tadi? La syai'ah. Dia tak boleh nak tuntut apa? Apa ibarat tadi?